Agak terkejut lah pelakon utama Black Panther iaitu Chadwick Boseman meninggal dunia kemarin. Padahal muda lagi kot. Tapi itulah, kanser ni dia tak mengenal orang. Dia tak mengenal umur kadang-kadang. Walaupun ada study cakap okey, antara umur 45 ke 50 memang ada high chances nak dapat kanser. Tapi kadang-kadang tu dia boleh jadi lagi awal. Prediction manusia ni kadang-kadang tak boleh nak jangka benda ni. Dah ajal kan. Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Bagi korang yang dah subscribe aku punya channel, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Bagi korang yang baru singgah dekat channel aku ucapkan welcome to the Arwan Share, di mana korang boleh mempelajari ilmu perubatan secara percuma, health issue dan juga fitness. Okay korang, aku nak bincangkan hal isu semasa yang melibatkan Black Panther. Kita tengok Black Panther ni, dia dah menghidap kanser ni 4 tahun lepas, 2016. Dan waktu dia tahu yang dia ada kanser ni dah stage 3. Hampa tahu tak stage 3 tu macam mana? Stage 3 ni kanser tu dah merebak satu usus, satu dinding usus tu. Dia dah sampai nak final stage. Maksudnya kanser tu dah nak start merebak kat organ lain. Itu stage 3. Antara stage 3 dengan stage 4 tu, dia punya time tu kejap je. Daripada stage 3 nak jadi stage 4. Satu stage 2 slow lagi. Mai stage 3, stage 4 cepat gila dia punya progression tu. Dan prognosis ataupun outlook untuk stage 3 dan stage 4 survival adalah sangat rendah. Contoh colorectal cancer ataupun kanser usus dalam bahasa doktor kita panggil sebagai colorectal cancer. Menakutkan pasal kanser ni adalah kita akan sedar yang kita ada kanser bila stage kita dah 3 dan 4. Tu yang bahaya tu. Tengoklah simptom dia macam mana. Simptom dia cirit-birit kadang-kadang. Kadang-kadang kita sembelit. Lepas tu kadang-kadang kita rasa macam tak lalu makan. Lepas tu kita susut berat badan. Antara simptom-simptom yang orang panggil simptom samar. Kita sedar tak kita ada kanser kalau kita ada benda ni. Kalau orang yang betul-betul peka dengan dia punya body progression ataupun body punya development, mungkin dia akan, aku rasa macam pelik lah, aku rasa semenjak ni aku duk rasa macam ada cirit-birit. Lepas tu duk rasa macam ada sembelit, perutku sakit. Ramai orang perasan simptom tu mai. Padahal benda tu boleh dikatakan kadang-kadang normal. Bila kanser tu dah start menghakis line kita punya usus, barulah dia start berdarah. Bila start mai, kita rasa macam berak darah, kita rasa macam kita ada simptom anemia. Kita rasa macam penat, kita lesu, sesak nafas, lepas tu rasa macam dada laju, muka pucat. Time tu baru kita rasa macam kita ni ada something wrong. Then kita terus pergi hospital. Bila pergi hospital, doktor buat diagnosis, tengok stage 3. Terkejut tak terkejut? Sebab tu aku cakap colon cancer ni ataupun kanser usus, dia jadi secara senyap. Kita tak perasan tu boleh jadi. Tu bahaya tu. Okay, then apa lagi simptom kanser usus ni? Contoh, kita akan rasa macam perut sakit, perut cramp. Sebab apa? Kanser tu adalah satu mass ataupun berketulan daging yang mana dia duduk dekat usus kita. Faham tak? Bila dia duduk dekat usus kita, dia ganggu laluan najis. Okey, try fikir. Kalau kita nak berak, something block dekat lubang tubuh kita, apa jadi? Sakit tak sakit? Usus kita duk tolak. Tapi ada roadblock dekat situ. Apa jadi? Segala simptom dah jadi. Kita punya sistem pencernaan semua dah cacar mabah. Jadilah malnutrition. Kita rasa macam tak cukup nutrisi badan. Okey, iyalah. Korang kena tengok. Apa fungsi usus besar? Fungsi usus besar adalah absorb air yang berlaku. Penyerapan air lah. Lepas tu penyerapan nutrien-nutrien yang tak diserap semasa usus kecil. Usus terakhir ni lah yang akan menyerap semua benda tu. So bila ada kanser dekat situ, fungsi kolon atau fungsi usus besar dah cacar mabah. Dah tak jadi macam normal, tak function well. Itulah kita akan rasa jadi macam kita jadi malnourished. Kita rasa macam tak cukup nutrition. Lepas tu kalau kanser tu dah start merebak dekat organ-organ lain. Okey, selalunya kanser usus ni dia akan merebak dekat organ-organ terdekat dulu. Contoh dekat kita punya hati, lepas tu kadang-kadang dekat kita punya tulang, lepas tu kadang-kadang boleh pergi kita punya paru-paru. Okey, bergantung. Contoh kalau kanser tu dah merebak dekat hati, apa jadi? Okey, bila dia merebak ke hati, kadang-kadang kita boleh jadi
perut buncit. Perut buncit sebab apa? Sebab ada ayak dalam perut. Itu kita panggil sebagai ascites. Kadang-kadang boleh menyebabkan kuning, jaundice. Sebab apa? Sebab dia ganggu sistem bile kita, hempedu kita. Dan kalau dia merebak dekat kita punya paru-paru, apa jadi? Bila dia merebak dekat paru-paru, segala sistem pernafasan akan terganggu. Pernafasan kita sesak nafas, kerak batuk, batuk kering, kadang-kadang batuk darah. Dan kita rasa macam tak cukup oksigen. Itulah aku nak bincang kanser ni. Kanser ni memang dia jadi slow-slow. Dia merebak secara kita tak tahu. Faham tak? Dan kita akan dapat tahu kanser ni bila dia dah tunjuk dia punya simptomnya betul-betul kita rasa tak normal. Macam tadi aku cakap tadi. Itulah aku sarankan dekat orang yang ada family history, sejarah keluarga yang ada kanser macam ni, kanser usus. Tolong pergi ke hospital, buat test untuk kita diagnose awal. Tak apa, umur start 20-an pun tak apa, pergi check up. Tengok kanser, pergi screening, ada kanser ke tak? Biar kita tahu awal ada kanser. Sebab apa? Bila kita tahu stage 1 kanser tu, kita dah boleh buang kanser tu 100%, kita boleh recover. Maksudnya prognosis ataupun outlook ataupun survival rate kita adalah tinggi bila kita tahu dekat stage 1 and 2. Bila masuk stage 3 and 4 tu dah aku tak tahu nak cakap lah. Lagi punca kepada kanser ni selain family history. Okay, first, pemakanan kita. Sebab apa? Sebab intestine ataupun kita punya usus adalah sistem penghadaman, betul tak? So, apa kita makan akan merisikokan dia. Pemakanan dia. Contoh kalau orang kerap makan daging merah. Kalau kita kerap makan daging lembu, daging kambing, asalkan daging merah lah, akan meningkatkan risiko kita dapat penyakit ni. Kanser, daging merah. Lepas tu kita kurang makan fibers, serat. Kita kurang makan dua benda ni, selalunya akan meningkatkan risiko dapat penyakit kanser. Dapat kanser usus. Sebab apa? Daging merah ni akan menyebabkan kita punya najis jadi asid. Bila jadi asid dia bersifat apa? Bersifat menghakis. Dia menghakis kita punya usus, jadi apa? Jadi radang. Betul tak? Bila jadi radang, sel-sel yang terlibat dalam proses keradangan ni akan jadi gila tau. Bila gila tu jadi kanser. Kadang-kadang kalau kurang makan serat, fibers. Okay, fibers ni tujuan dia adalah lancarkan perjalanan kita punya najis semasa dalam intestine ataupun semasa dalam usus. So bila kita kurang fibers, dia tak lancarkan perjalanan najis tu sendiri. So apa jadi? Lepas tu apa risiko lain lagi? Okay, contoh macam merokok, vaping, ataupun kita ambil alkohol. Yang ni pun boleh menyumbang kepada risiko dapat kanser usus. Lepas tu apa lagi? Kita amalkan gaya hidup yang tak sihat, sedentary lifestyle. Rajin tengok TV, rajin tengok YouTube tapi tak pergi bersenam, boleh menyebabkan kita dapat kanser. Dan lepas tu apa lagi? Kalau kita ada family history macam aku cakap tadi, tak semestinya dia ada kanser. Contoh kalau dia ada intestinal polyp, orang panggil ketumbuhan dalam usus kita. Okay, kita panggil sebagai familial adenomatous polyps. Okey, polyps ni adalah ketumbuhan dalam bahasa nak bagi senang mudah lah, daging ataupun sel lain, dia tumbuh macam cendawan tu. Bila lama-lama dia boleh jadi kanser. Walaupun dia tak kanser sebelum tu, tapi dia boleh jadi kanser. Selain tu, kalau kita ada penyakit, pernah dengar ada Crohn disease ataupun ulcerative colitis. Okey, Crohn disease dengan ulcerative colitis ni adalah, dalam bahasa mudah adalah radang. Macam aku cakap tadi, kalau usus radang, dia prone to be cancer. Jadi kita tengok treatment dia secara basic. Ini bukan definitive treatment. Aku just bagi basic apa doktor kan buat. Okey, doktor kan buat kalau cancer. Cancer apa yang dia buat? Surgery lah. Operation. Kita potong. Okey, potong, operation, kemoterapi, radioterapi. 3 benda ni selalu doktor kan buat. Okey, kalau contoh macam orang tu dah stage 4, maksudnya dah merebak. Okey, dah merebak seluruh badan. Okey, doktor akan sarankan untuk palliative treatment. Maksudnya palliative treatment ni macam backup treatment lah. Backup treatment untuk memenuhi segala keperluan badan dia. Walaupun dia punya survival rate rendah sebab dah stage 4, tapi at least kita bantu untuk melambatkan lagi pembiakan kanser tu.
Itu antara palliative treatment yang doktor akan bagi. Aku harap untuk kali ini aku ada jelaskan sikit sebanyak berkenaan dengan kanser usus. So korang faham lah. Terima kasih sebab menonton sampai habis. Dan there is no more Wakanda Forever after this. Kita tak akan tengok Black Panther dalam Marvel dah lepas ni. Give it to me. Apa-apa pun, thank you for watching. Terima kasih banyak-banyak sebab korang tonton sampai habis. Aku hargai sangat-sangat. Terima kasih banyak-banyak dan happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.